Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 30 Syawal 1442 bersamaan dengan 11 hari bulan Jun 2021. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, Kitabul Adab. Kitab yang membincangkan hadis tentang adab dan juga akhlak. Adab dan akhlak yang mulia. Sambungan kita bab yang ke-87. Para pelajar, para jemaah, Riyadhus Salihin ini tidak jadi masalah, belilah kitab mana-mana pun. Yang pentingnya nama dia Riyadhus Salihin yang lengkap, yang lengkap. InsyaAllah dia tak lari daripada bab yang kita ada ni. Bab yang ke-87. Babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Babul muhafazah. Bab menjaga, memelihara amal kebajikan yang telah biasa diamalkan. Maksudnya, dalam hidup kita ni, kita telah jadualkan, telah agendakan dalam perjalanan hidup kita ni beberapa amalan sunnah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada zikirnya, solatnya, puasa, sedekah. Maka kita kekalkan amalan kita tu, jangan dibuat celang-celuk kata orang. Jangan dibuat sekali buat, 5 kali tak buat. Itu rugi. Sebab manusia ni kalau dah biasa dengan satu benda yang baik, insya-Allah dia kekal. Dia akan, kebiasaan tu menjadi satu normal dalam hidup dia yang baik. Ini maksud yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam bab kita ini. Baik para pelajar sekalian, dalam bab ini Imam Nawawi bawa kepada kita 3 ayat. 3 ayat Quran. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Tanda suratul Ra'd ayat yang ke-11. Apa dia maksud? Maksud ayat ini, Allah Ta'ala tidak akan ubah keadaan mana-mana kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. Jadi ada orang tafsir ayat ini dengan tafsiran keduniaan. Tafsir kita kata hidup atas dunia. Artinya kalau kita nak senang, kita kena berubah. Kalau kita nak senang, kena berubah. Dulu kita miskin. Sekarang ni kita masuk dalam projek-projek yang baik-baik. Pergi kerusuh, pergi belajar, pergi berusaha. InsyaAllah kita akan ubah cara hidup kita daripada kesempitan hidup kepada hidup yang lebih baik. Ataupun kita kata hari ni kita duduk di bawah pentadbiran ini nampak macam tak baik, kan? Kita pun istihar nak ubah. Itu satu tafsiran yang banyak digunakan oleh sebahagian daripada motivator, penceramah. Tuan-tuan nak jadi orang senang, ubah. Kalau mari pula penceramah yang jual barang, yang MLM dan macam-macam lagi, dia kata tuan-tuan kita kena ubah. Allah Ta'ala kata kita tidak akan berubah kecuali kita ubah diri kita. Mari kita berniaga. Mari kita buat benda-benda. Kita kata itu tafsir dari sudut keduniaan. Ada yang boleh terima dan ada yang menyimpang jauh daripada maksud ayat.
Yang maksud ayat yang sebenar, mengikut ulama tafsir kata apa? Tanda para jemaah ni, ayat ini maksud yang dikendaki dalam oleh ulama tafsir, yukhbiru ta'ala, Allah SWT cerita kepada hamba dia, Allah tidak akan mengubah keadaan kamu, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat keamanan, nikmat kesenangan, nikmat kesejahteraan, nikmat apa ni, berkasih sayang, nikmat, banyak nikmat yang kita terima atas dunia ni, alhamdulillah. Maka nikmat itu kekal, Allah anugerahkan kepada kita, dia tidak cabut daripada kita, hatta yughayyiru, sehinggalah masyarakat itu, hamba Allah Ta'ala itu mengubah gaya hidup mereka daripada ketaatan kepada maksiat. Bila maksiat berlaku, maka datanglah bala, datanglah ujian Allah Ta'ala, datanglah tsunami, datanglah segala perkara, wabak COVID-19, dan datang berbagai-bagai lagi, dengan sebab manusia telah mengubah gaya hidup dia daripada beriman kepada tidak beriman, daripada taat kepada maksiat, daripada ikut sunnah kepada tidak ikut sunnah, daripada baik kepada buruk. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan ubah keadaan mereka daripada aman kepada kebinasaan, wal'iyazubillah. Dan Allah SWT tidak akan angkat ujian itu daripada mereka illa biruju'ihim ilallah, sehinggalah mereka kembali melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berpegang dengan manhaj al-kitab was sunnah, dan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah baru mereka kembali semula izzah, kembali semula kemuliaan hidup mereka, setelah mereka mengubah nasib daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud ayat yang disebut oleh ulama tafsir. Jadi ayat ini ditafsir mengikut tafsiran para ulama. Jangan kita ikut tafsir mengikut ahli-ahli motivasi, ahli-ahli bisnes yang mengatakan tak betul, apa-apa pun kita kena berubah. Tetapi maksud kehendak ayat ini iaitulah bila manusia ni duduk dalam keadaan aman, apabila mereka buat maksiat, maka Allah akan tukar keamanan mereka itu dengan bencana, wal'iyazubillah. Baik para jemaah sekalian, kita faham maksud ayat ini. Maknanya, kenapa Imam Nawawi bawa ayat ini dalam bab ni? Dalam bab menjaga kebiasaan yang kita buat daripada kebaikan. Jawabnya, kalau kita sudah normal hidup kita dengan ketaatan, dengan kepatuhan, jangan ubah. Jangan tukar. Nanti Allah tukar suasana hidup kamu. Na'udzubillah. Baik para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama. Kita pergi kepada ayat yang kedua. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Ayat ini dalam suratul Nahli ayat 92. Katanya ada seorang perempuan Ritah ni, dia tak apa cerdik. Pagi-pagi dia ambil tali, dia pintal tali. Petang dia rungkai balik, rombok semula, buka balik. Jadi hasil kerja dia tak jadilah. Itu bandingan orang yang tidak cerdik. Orang yang tak cerdik, orang yang meruntuhkan kebaikan yang dia buat, menghancurkan binaan-binaan kebajikan yang dia lakukan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Contoh di sini, kita sedekah, kita bantu orang, kita tolong orang ramai, alhamdulillah. Daripada budak ni miskin, kita bantu dia masuk sekolah. Dari sekolah rendah ke menengah, dari menengah sampai ke universiti, alhamdulillah. Berubahlah hidup dia daripada budak kampung yang tak ada kerja dulunya, yang susah, menjadi seorang yang sudah ada kerjayanya, dan dia juga berjaya dalam hidup dia. Tiba-tiba pahala kita yang berganda-ganda, yang besar itu, kita rungkaikan, kita rombak, kita runtuhkan dia dengan apa? Mengungkit. Ini na'udzubillah. Mengungkit. Oi, budak ni sombong. Engkau budak merempak di kampung ni.
Selipar pun cabut tapak-tapak kan. Aku bantu. 20 tahun subur pahala dia, tapi hancur dengan sebab perbuatan tersebut. Kita solat, kita puasa, kita baca Quran, senyap-senyap tak ada orang tahu. Sekali kita letak iklan, riak kita, sum'ah, mencari glamour dengan ibadat, ini juga meruntuhkan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, perkara kebajikan yang kita buat, jaga dia. Kalau sedekah, jangan ungkit. Kalau ibadat, jangan riak. Kalau kita beri apa-apa kepada orang, jangan dihasad. Tengok orang senang, orang dapat kedudukan, jangan dihasad. Dan yang penting, kita jaga kebajikan yang kita buat itu supaya tidak hilang pahala. Kita kata alhamdulillah. Baik, ayat yang ketiga, Allah SWT sebut dalam suratul Hadid, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Maksudnya, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum kita. Siapa dia ni terima kitab ni? Yahudi. Dia panggil Ahlul Kitab, kan? Ahlul Kitab. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Orang dah ada ilmu. Ahlul Kitab ni dipanggil Ahlul Kitab ni orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu. Mula-mula terima kitab, semangat, beramal, ikhlas, jaga dia punya nas, teks kitab. Lama-lama dia jadi jemu. Duk ikut kitab susah. Mereka mula mencari helah untuk menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana yang berlaku pada Ashabus Sabt, kan, orang yang gali lubang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, mati habis jadi monyet bobok dia. Ini Allah Ta'ala gambarkan bahawa kita, umat Islam, jangan jadi seperti kumpulan ini. Mana Quran yang kita ada, kita baca, kita belajar, kita tadabbur, kita amalkan. Jangan jemu sama sekali. Jangan lama-lama jadi macam orang panggil, macam dah satu kebiasaan, tengok dengar Quran tak rasa apa. Cuma kita baca Quran bila ada waktu tertentu, ada musim-musim tertentu, kita mengatakan ini satu perbuatan yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Lama panjang masa kita lupa kepada ajaran agama yang menyebabkan kita akan terpelanting ataupun terpesong daripada jalan yang benar. Baiklah, ayat ini dalam surah Al-Hadid ayat 16. Kemudian ayat yang terakhir dalam bab kita ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita satu lagi ayat. Wa qala ta'ala, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sepatutnya. Maknanya arahan-arahan Allah Azza wa Jalla, termasuklah bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga tidak mengambil berat ataupun tidak jaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mar'ahu haqqa ri'ayati, mana kita tak beri hak dia yang sepatutnya. Hak Allah Ta'ala kita tak jaga. Kita nak suruh Allah jaga kita. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ihfazillaha yahfazka. Mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Maka kita tak jaga hak Allah. Halal haram kita tak peduli. Allah suruh kita solat main-main, celan-celuk kata orang. Ataupun solat macam pagu ayam, laju-laju je, tak kira waktu, tak kira masa yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kita tidak menjaga hak Allah Ta'ala, tidak menjaga hak Nabi, tidak menjaga hak syariat ini dengan sepatutnya. Jadi para jemaah sekalian, ayat-ayat ini telah pun dihurai oleh dalam bab
al-muhafazah 'alal a'mal dalam beberapa bab yang sebelum ini. Baiklah para jemaah sekalian. Yang pentingnya ayat-ayat ini Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita dalam bab ini, bab supaya menjaga kebiasaan amalan kebajikan yang kita buat. Jadi para jemaah sekalian, jangan kita bermudah-mudah. Tak apalah, tak buat hari ni kita buat besok. Kita kata la. Itu bukan gaya hidup orang yang sepatutnya. Sebagai seorang beriman, kita tak boleh bermudah-mudah. Kita tak boleh orang panggil cincai ya, buat senang-senang dengan apa yang kita telah belajar ataupun yang kita lalui dalam hidup kita ini. Baik. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bawa satu je hadis, iaitu hadis nombor 692. Hadis 692. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegur seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin al-As. Dua-dua tu sahabat belaka. Nabi kata, ya Abdullah, tuan-tuan dan puan-puan, ini gaya Nabi bila dia tegur orang secara berdepan, secara beri nasihat, maka dia akan panggil nama. Ya Abdullah, ya Abahir, kan? Dia panggil Abu Hurairah, ya Abahir. Nama panggilannya manja. Bila dia Nabi kita nak beri tip, wasiat amalan kepada Muaz, Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Ya Muaz, aku sayang kepadamu. Bila Nabi cakap macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan bagaimana perasaan Sayyidina Muaz nak menerima wasiat Nabi. Nabi kata, inni uhibbuk, aku sayang padamu. Tengok dalam hadis ni, Nabi kata, ya Abdullah. Tapi ingat, kalau Nabi tegur, Nabi nak orang panggil marah, dia tak panggil nama. Nabi kata, ma balu aqwam, apalah ada di antara orang ini cakap sekian-sekian, buat sekian-sekian. Dia tidak sebut nama, sebab nama itu sebut itu mengaibkan orang. Jadi eloknya kita jangan sebut nama, kita tegur secara umum, biarlah orang yang berpenyakit yang sama terkena. Sebagaimana kata pepatah Melayu, siapa dia makan lada, dia terasa pedas. Siapa dia makan budu, dia rasa masin. Kan? Biar dia terasa. Tapi untuk nasihat, untuk untuk bimbingan, Nabi SAW akan panggil orang ni, sebab orang bila kita panggil dia dengan nama, dia rasa lebih mesra, lebih jinak, lebih dekat. Nabi kata, ya Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan. Kamu jangan jadi macam orang tu. Nabi tak sebut nama siapa orang tu. Kana yaqumul layla fataraka qiyamul layl. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia selalu bangun waktu malam dulunya, namun kemudian dia meninggalkan solat malam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kita ini, bab al-muhafazah, menjaga amalan yang telah kita biasa. Baik, di sini saya nak bagi tip kepada pelajar-pelajar yang saya sayangi. Dan apa dia tip dia? Contohnya kita kata, satu hari satu malam kita jaga solat sunat. Yang saya kempen tuan-tuan, nama solat sunat ni solat projek mega mampu milik. Apa dia ni main projek-projek mega ni ustaz? Sebab apa saya namakan dia projek mega? Sebab Nabi SAW bersabda, siapa dia jaga solat 12 rakaat satu hari satu malam, solat sunat rawatib. Tuan-tuan baca dalam risalah saya ni. Kita ada senarai siap dah. Dia punya projek mega kita ni ada senarai solat-solat sunat rawatib yang muakkad. 2 rakaat sebelum solat subuh. Dia panggil 2 rakaat fajar.
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 12 rakaat. Siapa dia jaga 12 rakaat ini, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Saya berkempen sudah 10 tahun. Ana balik ke Malaysia, kempen saya, projek mega mampu milik ini, alhamdulillah ramai sudah orang-orang yang istiqamah. Ustaz Abu Anas, kami tak akan tinggal lagi projek mega ini. Jadi alhamdulillah. Biar kita terasa, aku hari ni tak sempat lah dapat mahligai dalam syurga. Sebab sebelum zuhur tadi tak sempat, jam. Nak pergi masjid awal ataupun memang kita terlewat, kita boleh qada. Selepas solat zuhur, kita qada balik yang kita terlepas sebelum. Tetapi, kita nak setiap orang ini mesti jaga. Ada lagi solat sunat lain? Naam. Setiap kali masuk azan, contohnya sebelum asar, Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dia tak masuk dalam projek mega, dia projek lain. Projek rahimallah. Sebelum maghrib, sebelum isyak, itu dia panggil sunat ratibah, tidak muakkad. Boleh buat. Sebelum isyak 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, itu termasuk dalam projek mega. Sebelum asar 4 rakaat, tidak masuk dalam mega, tapi ada hadis lain khas. Tuan-tuan cuba jaga. Apa lagi yang saya kena jaga, Ustaz? Solat duha. Minimal solat duha, jangan tak solat. 2 rakaat pun tak apa. Asalkan ada. Sederhana, 4 rakaat. Saya tak gimana PKP, Ustaz. 8 rakaat. 8 rakaat itu dia orang lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Ada riwayat kata tapi tidak amali 12 rakaat. Saya tak nak banyak dengan para pelajar sekalian. Saya nak 4 rakaat je. Boleh? Kata insya-Allah. Ustaz, kenapa banyak? 2 pun tak apa, jangan tak ada. Solat duha. 2 elok 4. Ada lagi? Ya. Solat witir. Sekurang-kurang ke solat witir 3 rakaat. Bermakna 12 projek mega campur dengan 2 duha 14, campur dengan witir 3, 17. Kalau tuan-tuan al-muhafazah, jadikan agenda hidup kita 17 rakaat, bagi saya insya-Allah kita sudah naik taraf wali min auliyaillah. Di zaman manusia sibuk dengan qila wa qala, sibuk dengan pergi mari sana sini, kita mengatakan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita istiqamah dengan perkara ini. Apa lagi Ustaz yang saya kena buat? Saya kata zikir pagi petang. Zikir pagi, zikir petang yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan jangan lupa buat. Sekejap ya zikir pagi petang ni, bukan lama pun, dalam 15 minit ataupun 10 minit kalau orang baca laju. Lambat sikit 15. Dia gini kaedah. Sudah solat je, ambil buku ni, dia ada lagi yang warna rumi tu, warna pink tu, kan? Ambil buku ni baca. Orang cakap kau kata tunggu sekejap. Bagi saya masa. Habis ni baru kita mula bercakap. Kalau tidak, nanti baca kejap lagi dah. Tengok-tengok dah azan maghrib belum baca lagi. Ataupun perisai Muslim kita baca. Tengok bacaan-bacaan dalam hidup harian. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Usahlah cari zikir yang pelik-pelik, sejuta sana, juta sini. Yang 100 kali ni pun tak lepas. Saya nak juta-juta pula, akhir sekali tak buat semua. Maka itu di antara amalan yang baik. Apa lagi yang saya kena buat? Sedekah. Kalau kita boleh infak, contohnya RM1 satu hari, kan, sebulan RM30. Saya mampu lebih, Ustaz, RM5. RM5 kita masuk tabung. Mana ada tabung nak pergi masjid tak boleh. Tuan-tuan nampak dalam risalah-risalah kita ni, nombor-nombor akaun contoh ni, masuk je. Apa lagi? Kalau kita boleh puasa sunat, boleh hari Isnin ke, hari Khamis ke, hari putih ke, yang pentingnya usahalah. Biar ada dalam hidup kita ni perkara mu'tad yang menjadi kebiasaan dalam hidup. Saya tak nak kempen tuan-tuan yang pelik-pelik. Saya nak kempen tuan-tuan yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Sebab yang sunnah ini yang kita mampu buat, insya-Allah. Baiklah. Nabi SAW bila dia buat satu perkara, Nabi SAW dia tak akan tinggal lagi. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda,
Allah Ta'ala suka kepada amalan seorang hamba dia itu adwamuha wa in qalla, yang berterusan, berkekalan walaupun sedikit. Baik, saya tak mampu dah banyak-banyak. Saya mampu 12 rakaat, kita kata silakan. Saya mampu duha 2 rakaat, alhamdulillah. Saya mampu witir 3 rakaat, alhamdulillah. Saya tak mampu belaka, innalillah. Innalillah, matilah orang ni. Apa benda tak nak buat sampai 2 rakaat pun tak boleh ni, kan? Maka para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita, kempen kita kepada hadis, kepada bab 87 ini, iaitu menjaga kebajikan yang biasa kita buat, jangan ditinggal-tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada satu buku yang saya usahakan, nama dia nama Sunnahmu Amalanku. Dalam buku Sunnahmu Amalanku ini, ana telah tulis satu kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nawawi kata apa? Kalaulah amalan yang biasa kita buat ni, tertinggal, sepatutnya zikir petang kan, kita tertinggal, kita qada juga malam. Tak boleh zikir pagi, kita qada walaupun sampai separuh hari. Sebab apa? Sebab kita nak lawan syaitan. Syaitan larakan kita, lekakan kita, lalaikan kita. Syaitan, aku tak akan lupa. Kalau kamu lupakan aku di saat ini, aku tak lupa, qadakan dia. Itu kata Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka para pelajar, para jemaah sekalian, kita lawan syaitan, jangan berhenti di tengah jalan, insya-Allah. Kata insya-Allah belaka. Baik, kita berpindah kepada satu tajuk lagi. Tajuk yang ke-88. Tajuk ini sangat penting di zaman kita hari ini, sangat mustahak di zaman kita hari ini. Tengok tajuk yang ada kitab tu, ikut bab 88. Bab istihbabi tibil kalam wa talaqatil wajhi 'inda al-liqa. Bab istihbab tibil kalam, disunatkan, digalakkan, dianjurkan. Itu mana istihbab tu kita boleh terjemah banyak perkara. Sunat, galakkan, dianjurkan, digalakkan. Apa dia? Tibil kalam, bercakap dengan baik. Cakap dengan baik. Kalau kita nak nasihat orang, kita nasihat dengan baik. Jangan duk main bahasa menatai, bahasa apa-apalah. Sebutkan orang kait dengan cerita pula. Jadi masalah saya. Cakap baik. Dan kalau nak tegur dengan cara baik. Tak usah guna perkataan macai lah, apa benda lagi lah, tali baruk lah, macam-macam bahasa yang digunakan hari ni, bahasa yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa talaqatil wajhi 'inda al-liqa, senyum muka kita bila berjumpa dengan orang. Kita nak marah dengan orang pun senyum dulu, senyum dulu, seram. Lepas tu kita kemukakanlah apa yang kita nak kemukakan, nasihat itu kan. Baiklah. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dua ayat. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan merendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Mana Allah SWT perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya merendah diri kepada orang beriman. Usahlah kita cakap kasar ataupun menyombong dengan mereka. Jadi kita naknya kita nak bersifat tawaduk. Tulis. Ayat ini mengajarkan kita sifat at-tawaduk. Apa makna tawaduk? Merendah diri. Jangan disombong dengan orang. Kita nak sombong apa benda? Kan, kita ni manusia. Hari ni kita berkuasa, besok hilang kuasa. Hari ni kita duduk di tempat yang baik, yang comel-comel, sekejap lagi kita masuk tandas tempat busuk. Apa sangat ada pada kita? Kenapa kita nak sombong?
Kenapa kita nak nak besarkan diri? Lish, kenapa? Maka Allah Taala ajar kepada kita, hendaklah waqfid janahaka, maknanya rendahkan sayapmu. Kalau bahasa sungguh janah makna sayap. Artinya bersifat tawaduklah kamu. Bersifat tawaduk, merendah diri, jangan disombong. Baik. Ayat yang kedua. Ya, ayat ini ayat waqfid janahaka, surah Al-Hijr. Suratul Hijri ayat 88. Ayat yang kedua, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, dan sekiranya engkau bersikap keras, kasar kita punya muamalah. Ghalidhal qalbi, berhati kasar. Mana hati, ialah hati kasar ni baik yang tak terkalu, dia kata kan. Dia kata dalam Allah kata apa? Lam faddu min haulik, nescaya manusia akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Orang tak akan dengar nasihat kita. Orang akan lari. Apa punya dia ni, kan? Tapi setengah orang ni dia suka. Kalau penceramah tu hak kasar, kata orang, ramai orang dengar dia, kan? Bertakbir derah-derah pula dalam pokok. Kalau hak mari cakap baik-baik, lembut, ustaz ni tak ada modal, dia kata ni. Kita macam tu. Kalau orang mari cakap, kan, benda-benda yang kasar, kata orang ni buat tuduhan, itu ramai. Pengikut follower dia ramai. Sebab sedap dengar kata orang. Belum tentu apa yang dikata kepada dituduh orang itu betul tuduhan tersebut, belum tentu. Tapi itulah ketentuan yang dikatakan ketentuan Allah Azza wa Jalla, bahawa orang yang pelik-pelik akan dilingkungi oleh manusia yang pelik sama dia jugalah. Tapi orang yang hati baik, duduk di atas landasan fitrah yang baik, mereka tak akan cari benda-benda yang pelik. Para jemaah sekalian, ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 159. Kata di ulama tafsir, hazil ayat ini Allah Taala gambarkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bangkitkan Nabi dengan sifat lemah lembut. Kalaulah Nabi kasar, keras, orang akan lari. Tapi Nabi lembut pun lari juga. Macam mana? Ni ada setengah orang ni, bila kita lah ustaz ni cakap straight to the point, kata orang. Kalau benda tak baik, kita kata tak baik ni. Menyalahi sunnah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini tak tepat. Orang cakap ni, kan, orang cakap pula, ustaz ni tak ada hikmah lah, cakap menyalahi kebiasaan orang ramai ni, nak kena marah orang ni. Nanti orang, kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah orang yang alim tidak telus dengan ilmu dia, tidak bercakap benda yang benar yang ada depan mata dia, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bila masyarakat nak tahu? Kalau kita nak cari semua orang suka dengan cakapan kita, tak akan jumpa atas dunia ni, kecuali kita ikut hawa nafsu masyarakat. Nabi yang paling lembut pun orang marah juga. Nabi yang penuh dengan hikmah, orang marah juga. Orang tak marah ni bila selera nafsu dia sama. Jadi kita kena belajar ilmu masalah menerima realiti suasana begini. Baiklah. Maka ayat ini mengajar kepada kita supaya bersikap lemah lembut dan ta'lif al-qulub. Amanah ta'lif qulub artinya nak menjinakkan hati mad'u, orang yang kita panggil. Baik, ada 3 hadis dalam bab ini secara ringkasnya. Hadis yang pertama nombor 693, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin, muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim,
radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar. Takutlah kamu terhadap api neraka. Takut maknanya kita buat benteng. Buat benteng tembok antara kita dengan neraka dengan cara mana? Dengan cara kita bersedekah. Walaupun hanya dengan sedekah sebutir tamar. Syiqqi tamrah maknanya sebelah. Buah tamar tak ada sebiji, kita belah dua, sedekah sebelah, makan sebelah. Contohnya, tak ada benda lain kita. Artinya, kita kena buat benteng diri kita dengan neraka dengan cara bersedekah. Faman lam yajid, setengah sebiji tamar pun tak ada nak sedekah ni. Fakir kita ni, fakir sungguh-sungguh. Orang kata fakir hangit dia ni. Tak ada apa nak sedekah. Fabi kalimatin tayyibatin, maka hendaklah dia sedekah dengan percakapan yang baik-baik. Kalimah tayyibah, cakap baik. Maaflah tuan, saya bukan tak nak bantu awak, tapi saya pun tak ada juga. Habis. Assalamualaikum. InsyaAllah lah kalau saya ada, saya bantu. Tapi oleh kerana tak ada sekarang ni, musim PKP ni kita pun susah juga, tak ada bantu. Cuma bagaimana kita, hadis ni muttafaqun alaih. Maknanya, kalau tak ada duit, kita nak bagi sumbangan tak ada, kita cakap dengan baik-baik lah. Maaflah saya tak ada. Yang tak tahalnya, bila bercakap dengan buat skema ni, hari-hari, dia WhatsApp kita ni pagi, petang, siang, malam. WhatsApp anak dia lapar, nombor akaun dia ni sini, kenapa tak masuk lagi akaun ni, dia menekan kita. Bagaimana kita nak buat dengan geng-geng skema ni, macam mana nak buat tuan-tuan? Boleh bagi sanda cadangan kepada saya? Kita kena cakap baiklah. Tuan, saudara, kalau betul-betul awak lapar, pergilah cari imam-imam ke penghulu di kampung awak, jangan duduk main skema macam ni. Kan? Dia mengganggu kita. Dia WhatsApp dia tu pagi, petang, siang, malam masuk. Allahu Akbar. Dia call pula tu. Macam-macam. Jadi kita pun jangan duk marah dengan dia lah. Kalau kita tak setuju, kita nasihat baik-baik. Kalau kita tahu dia penipu, kita blok je lah. Nak kata apa? Kan? Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada hadis yang kedua dalam bab kita ni. Hadis 694. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة متفق عليه. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, pertuturan yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatut tayyibah sadaqah. Maknanya percakapan yang baik itu dianggap sebagai sedekah, termasuk dalam bab sedekah. Ini para jemaah sekalian, kalau kita baca secara umum kalimah tayyibah tu banyak. Ada kata la ilaha illallah, ada kata, tapi dalam bab kita ini, maksudnya kalimah tayyibah ucapan yang baik, kata-kata yang baik, itu dianggap sedekah. Jadi kalau kita jumpa orang, kita senyum. Jumpa orang, kita bercakap baik, itu pun sedekah. Tapi kalau janganlah pakai senyum je. Kalau kita ada duit, belanja lah kawan tu makan. Ni asyik senyum je. Ana dengar satu kisah orang senyum. Dia pergi masjid, bila orang bawa lalu tabung, kan tabung derma lalu depan dia. Dia pun tabung depan dia, dia pun senyum. Dia pun tolak tabung. Orang kata, kenapa encik asyik senyum je kat tabung derma ni? Dia kata, saya dengar ustaz kata senyum tu sedekah. Jadi saya pakai senyum ya sedekah. Oh, kalau macam ni punya perangai, keringlah kita punya akaun kebajikan masjid kita. Semua orang lalu tabung sedekah. Macam mana? Bukan begitu maksud dianya. Maknanya sedekah bila kita tengok orang, kita senyum. Bukannya mari tabung derma bagi senyum. Mana ada macam tu? Jadi kita kena, maknanya kalimah tayyibah ni cakapan yang baik. Baik para jemaah sekalian, hadis ini muttafaqun alaih. Dan hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis 695, wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an
walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Zar. Abu Zar ni nama dia Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik. Jangan kita rasa benda baik ni biasa. Senyum-senyum ke orang ke, holo-holo RM1 kecil. Orang yang memperlekehkan pemberian orang, itu kita munafikin. Puak munafikin di Madinah dulu, bila dia tengok sahabat ni yang miskin, bagi sedekah sikit, dia kata, apa bagi sedekah 2-3 biji tamar? Tuhan tak perlu pada sedekah macam ni. Bila dia tengok ada sahabat yang sedekah banyak, dia kata itu riak, takabur. Si munafiki ni, lidah dia tak selamat kita. Sedekah pun tak kena, tak sedekah pun tak kena. Sedekah pun kena kritik, tak sedekah pun kena kritik. Itu dia panggil lidah munafik. Na'udzubillah. Kita jangan jadi macam orang ni. Semua benda tak kena atas dunia ni. Yang kena dia seorang je. Jangan. Jadi pengkritik netizen ni, jangan kritik segala perkara. Kalau nak kritik dengan baik. Tulis dengan betul. Biar berfakta. Kalau nak nak nasihat dengan cara baik kan. Maka Nabi SAW peringat kepada kita, jangan pandang lekeh, pandang kecil terhadap benda yang baik. Jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Dia kata, miskin pun dengan bermuka manis, senyum ketika bertemu dengan saudara kamu. Itu pun dianggap sebagai satu benda yang baik. Ma'ruf, benda yang baik. Kita tegur orang. Orang duduk diam, kita lalu kan. Jumpa dekat pasar ke, dekat stesen bah ke, dekat mana di hospital kan, kita lalu assalamualaikum. Itu pun satu kebajikan. Orang yang boring pun waalaikumsalam. Baik dia ni. Nah, rasa macam kenal ustaz ni. Rasa macam kenal Pak Haji ni. Nah, ada setengah orang ni kalau kita senyum, dia senyum je. Tapi bila kita tegur dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap dia datang belakang. Ini ustaz. Kenapa? Saya tengok rupa tadi macam-macam, tak bila dengar suara, baru kenal sebab selalu ikut YouTube lah macam-macam. Tengok. Ia menyebabkan dia sangat gembira sebab boleh jumpa orang yang di alam nyata. Biasa dia jumpa di alam maya, kan dia? Dia jumpa dia di alam maya, kita kata ini perbuatan ni. Baiklah. Yang penting dalam hadis ini muttafaqun alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita setiap benda baik itu ada value, ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan kita pandang lekeh. Sebab itulah kalau kita boleh Nabi cakap apa? Kita tunjuk jalan. Orang tak tahu jalan, kita kata bukan ni, masuk lorong yang pertama, ke kiri, kanan. Kita jadi GPS, jadi Waze. Itu pun sudah dikira buat benda ma'ruf. Orang nak angkat barang contoh di atas motosikal, atas basikal, kita tolong angkat letak. Hadza ma'ruf. Subhanallah. Orang berkelahi kita pergi larang, abang, sabar. Ma'ruf. Orang buat benda mungkar, kita pergi. Saudara, kita semuanya akan mati. Berpada-padalah. Allahu Akbar. Abwabul khair. Kita dah bincang dalam siri yang dulu. Luasnya pintu kebajikan. Tuan-tuan tengoklah dalam siri-siri yang lepas. Anda pun tak ingat nombor yang siri yang keberapa. Tapi dalam playlist kita ni ada. Dia punya apa ni? Tajuk dia, luasnya pintu kebajikan. Jadi tamatlah setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab 89. Bab istihbabi bayanil kalam. Bab elok bila kita bercakap biar jelas. Nah, kalau tidak, orang cut kita punya video, sudah. Mengamuk satu Malaysia, netizen. Mengamuk dah. Padahal bahasa orang tu boleh jadi fahami dengan baik-baik. InsyaAllah ini dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.